Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama saya Suaran Shah dalam Berita Pagi Sabah edisi Sabtu 4 Januari 2025. Pelantikan Tun Musa Aman sebagai Yang di-Pertuan Negeri disifatkan satu penghormatan kepada masyarakat di daerah Beaufort. Ia bukan sahaja kerana sumbangan Tun Musa membangunkan negeri ini ketika menjadi Ketua Menteri sejak 2003 hingga 2018, malah pelantikan Tun Musa atas perkenan Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim adalah berlandaskan perlembagaan negeri ini. Presiden Persatuan Bisaya Bersatu Sabah PBBS Datuk Ruslan Muharram berkata, Tun Musa juga merupakan pemimpin yang perlu dicontohi dan sumbangan serta kelayakan sebagai Yang di-Pertuan Negeri tidak wajar dipertikai. Harapan kita dengan adanya TYT kita yang baru ini akan mampu memacu lagi kemajuan dan juga ekonomi negeri Sabah dan juga menstabilkan politik kita di negeri Sabah. Kita yakin Tuan Yang Terutama akan berusaha sedaya upaya untuk menyatupadukan masyarakat ataupun rakyat di seluruh negeri Sabah. Datuk Ruslan yang juga pembantu menteri kepada Ketua Menteri Hal Ehwal Agama sebelum ini bersama kira-kira 500 jemaah menunaikan solat Jumaat bersama Tun Musa di Masjid Akbar di Kampung Bingkul, Beaufort. Institut Tahfiz Al-Quran Negeri Sabah IKAS akan diletakkan di bawah Kolej Antarabangsa Teknikal Majlis Ugama Islam Sabah MUIS. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata ia akan diselaraskan bersama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah. Di bawah Majlis Ugama Islam Sabah ini, dan Majlis Ugama Islam Sabah akan mencari jalan untuk membantu mereka dari sudut tajaan dan sebagainya. Datuk Dr. Muhammad Arifin ditemui media selepas majlis perasmian bangunan ITKAS di Kota Kinabalu. Beliau yang juga Exco Agama dan Pendidikan berkata, usaha sedang dilakukan bagi mengenal pasti lokasi ITKAS yang baru yang mampu menempatkan sehingga 300 pelajar. Setakat ini terdapat 63 orang pelajar sedang menuntut di ITKAS. Pihak berkepentingan pelancongan di Sabah diingatkan supaya bersedia untuk Tahun Melawat Malaysia TMM 2026. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar KEPKAS, Datuk Seri Panglima Christina Liu berkata, Sabah sebagai destinasi pelancongan pilihan perlu memulakan persiapan dari sekarang bagi memenuhi permintaan TMM 2026. Datuk Christina meminta pengusaha hotel, pemilik produk, pengusaha dan ejen pelancongan untuk tampil dengan inisiatif baharu bagi memanfaatkan tren perjalanan yang memihak kepada Sabah. Dalam kenyataannya, Datuk Christina memberi jaminan kementeriannya melalui Lembaga Pelancongan Sabah akan membantu pemain industri pelancongan bagi menjayakan matlamat TMM 2026. Beliau juga optimis dengan tren peningkatan berterusan dalam jumlah ketibaan pelawat ke Sabah, khususnya mulai tahun ini. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP memulakan tahun 2025 dengan misi dan azam baharu membawa kementerian itu ke arah kecemerlangan selepas melakar prestasi membanggakan sepanjang tahun 2024. Menterinya Datuk Iwan Benedik berkata KUSKOP terus melangkah dengan beberapa inisiatif baharu dan sedia ada yang dijangka memperkasa lagi peranan kementerian itu. Ini termasuk meneruskan usaha meningkatkan kemudahan infrastruktur membantu peniaga-peniaga kecil di desa dan luar bandar, khususnya di Sabah dan Sarawak melalui tamu desa. KUSKOP juga akan mewujudkan hub perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS di Sabah dan Sarawak tahun ini sebagai tambahan kepada hub PMKS sedia ada di Semenanjung. Dalam usaha membantu kerajaan membasmi kemiskinan di Sabah, KUSKOP telah melancarkan inisiatif baharu program Ehsan KUSKOP yang akan dilaksanakan di 3 buah daerah yang dikategorikan miskin, iaitu Kota Belud, Kota Marudu dan Kudat. Program ini dijangka memberi manfaat kepada lebih 65,000 pelajar dari kalangan asnaf dan golongan kurang berkemampuan di 3 daerah berkenaan.
Kempen Satu Keluarga Satu Skim Rondaan Sukarela SRS merupakan pendekatan terbaik kawasan rukun tetangga KRT dalam membantu pihak berkuasa membendung kegiatan jenayah di kawasan kejiranan. Selain itu, ia juga sebagai usaha galakan penglibatan lebih ramai komuniti dalam aktiviti kesukarelaan. Saya ingat ini adalah satu program yang amat baik kerana selain daripada membantu pihak polis, ia juga boleh meningkatkan kefahaman dan juga silaturahim antara ahli-ahli dalam KRT tersebut. Setakat ini daripada 56 KRT yang ada di daerah Tawau ini, 25 sudah wujudkan SRS lah. Dengan penyertaan yang lebih ramai ini, sudah pasti akan menimbulkan satu keadaan yang selesa, yang selamat untuk kita punya kawasan kejiranan ini. Datu Muhammad Suryadi ditemui pemberita selepas merasmikan program pengukuhan keselamatan dan ketahanan dalam komuniti daerah Tawau di Dewan Terbuka SMJ Taman Semarak Jaya. Menurutnya, KRT juga perlu memainkan peranannya dalam komuniti setempat bagi memperkukuhkan perpaduan pelbagai kaum di kawasan kejiranan. Sementara itu, pengerusi KRT Taman Semarak Jaya, Bahrun Lapaleka berkata 20 anggota SRS akan membuat rondaan di 17 lorong kawasan perumahan itu secara bergilir-gilir pada waktu malam. Rumah dalam 425 rumah, ada 17 lorong, jadi kita akan buat rondaan secara jalan kaki dan bermotosikal agar memudahkan kita dapat ronda semua kawasan lah, sebab 17 lorong, jadi kena guna motosikal juga, baru boleh kita round semua lah. Sebenarnya SRS ni peranannya banyak, besar. Ada SRS ni kadar jenayah pun kurang lah. Pada majlis ini, Datuk Muhammad Suryadi merasmikan pusat operasi dan aktiviti KRT Taman Semarak Jaya. Penguatkuasaan peraturan zon larangan merokok di 28 kawasan berkuat kuasa 1 Januari disifatkan langkah terbaik ke arah negara sihat. Premis dobi dan bangunan tempat kerja tersenarai sebagai lokasi baharu kawasan larangan merokok susulan penguatkuasaan Akta Kawalan Produk Merokok demi Kesihatan Awam 2024 Akta 852 pada 1 Oktober lepas. Tinjauan RTM mendapati pelbagai reaksi positif diterima susulan pengumuman tersebut. Saya bersetujulah sebab sekarang ni merokok ni tidak baik untuk kesihatan. Jadi kalau sudah di pejabat pun kau merokok sembarangan, apalagi di tempat makan pun kau merokok, itu tidak baguslah dilihat oleh masyarakat sekarang ini. Kebaikan kita punya kesihatan juga kan. Jadi kalau mau merokok tu carilah tempat yang jauh daripada orang, jangan merokok di depan muka orang. Ada setengah orang ni sudah dilarang pun tapi mereka tetap merokok. Vape pun mereka buat begitu. Sedangkan vape tu kan kalau terkena yang orang yang macam kami yang sensitif dengan vape ke asap, mereka tidak faham. Walau dibagi tahu pun jadi masalah juga. Sangat setuju dengan pendapat kerajaan kerana merokok sangat tidak baik untuk kesihatan lah. Sebab kalau time makan di sebelah ada merokok, sangat tidak selesa lah dengan dia punya asap tu. Zon larangan merokok yang lain antaranya kawasan hospital atau klinik, lift atau tandas awam, tempat makan, kedai penyaman udara, bangunan hentian pengangkutan awam, kawasan lapangan terbang kecuali kawasan atau bilik merokok yang telah diluluskan, kawasan premis kerajaan dan kawasan institusi pendidikan. Turut tersenarai pusat hiburan atau teater kecuali kasino, kawasan taman asuhan kanak-kanak, kompleks beli belah, stesen minyak, perpustakaan, kafe internet, stadium, gimnasium serta bas sekolah dan kenderaan awam. Polis menahan seorang lelaki yang mengamuk sehingga mencederakan 2 lelaki serta 3 wanita di sebuah restoran di Batu Tiga Sandakan semalam. Ketua Polis Daerah Sandakan ACP Abdul Fuad Abdul Malik berkata lelaki berusia 29 tahun itu membawa parang dan tukul ke kedai makan sebelum mengamuk dan mencederakan mangsa yang berada di lokasi kejadian. Polis yang tiba di lokasi kejadian berjaya menenteramkan keadaan dan menahan suspek.
ACP Abdul Fuad dalam kenyataannya berkata mangsa yang berusia antara 34 hingga 63 tahun dirawat di Hospital Duchess of Kent dan berada dalam keadaan stabil. Punca kejadian masih dalam siasatan. Baik saudara, sekian berita pagi Sabah menyusul selepas ini berita pagi Sarawak dari sungai hingga segara Palestin pasti merdeka.